Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang kelima, fiqhun daqiqun. Kefahaman yang daqiq, yang teliti. Asal makna daqiq, halus. Kalau boleh bahasa Melayu, kefahaman yang halus, boleh masuklah. Kefahaman yang halus. Kefahaman halus makna teliti. Orang ni teliti je. Wa ilmun amikun, dan ilmu yang dalam, ilmu yang mendalam. Nabi Sulaiman ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kefahaman yang teliti dan juga ilmu yang dalam. Waqad tajalla, tajalla ya tajalla jelas. Tajalla ya tajalla terserlah. Nampak Waqad tajalla telah terserlah zakauhu, kebijaksanaan dia, kepintarannya, wa qudratuhu, dan kemampuan dia dalam, wa qudratuhu 'ala al-hukmi, kemampuannya dalam hukmi, dalam penghakiman, dalam pengadilan yang tepat, sahih. Kalau sakit, sahih, jadi sihat. Kalau mengadili, mestilah pengadilan yang dilakukan itu betul, tepat. So, pengadilan yang tepat dalam qadiyatin. Dalam mahkamah ni, kes-kes kita panggil qadiyah. So, dalam kes yang nak dibicarakan. So, kes yang diangkat ni, rufi'at, maknanya dibawa, yang dikemukakan. Asalnya terjemah lafzi, rufi'at, diangkat. Diangkat kes ini, dibawa kes ini. So, kes yang diangkat, dibawa kepada ayahnya, walidihi, Nabi Daud. Ayahnya yang agung itu, Al-Azim. Fakana, so kesnya, salah satu kesnya dibawa cerita ni tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Ini cerita dia. Ini kita kata terserlah kan. Nak tengok kebijaksanaan dia ni, satu cerita dibawa. Melalui cerita ni nampaklah bijaksananya Sulaiman. Fakana, dan adalah cerita dulu ni. Kana tu maknanya cerita dulu ni. Liqaumin, dulu dia kata, liqaumin, milik satu kaum memiliki, satu kaum mempunyai, li itu maknanya mempunyai, memiliki, satu kaum memiliki karmun, kebun anggur, isim kana, yang qad ambatat, yang telah tumbuh, yang telah berbuah buahnya. So, buah anggur ni yang berguguh-guguh tu kita panggil anaqid. Kan dia tumbuh tu berguguh-guguh kan. Ambata ni kalau kita buka kamus, mostly lah ambata ni dia mutaaddi. Ambata artinya menumbuhkan. Tapi sini dia bukan bermakna menumbuhkan, tapi dia tumbuh. Nabata. So, ambata bermakna nabata. Satu kaum dia kata memiliki satu kebun. Yang mana kebun dia tadi, buah-buahnya ni, buah-buah anggur tadi, telah pun ambatat, telah pun berbuah. Kemudian, lalu dakhalat fihi ghanamun, binatang ternakan telah pun masuk ke dalam kebun tu. Dakhalat fihi ghanamun. Ghanam ni pula li milik qaumin, milik satu kaum yang lain. Lalu afsada yufsidu, merosakkan. Lalu binatang ternakan ni, kambing biri-biri tu kan, merosakkan kebun anggur tu, karmun tu. Habisnya diragu, habisnya dimakan buah-buah tu. Bila dibawa kes itu kepada Nabi Daud, lalu faqada, qada yaqdi bi, memutuskan.
Faqada Dawudu. So Nabi Daud pun memutuskan bil ghanami, memutuskan, dia pakai bi kan, memutuskan ghanam tadi, binatang ternakan tadi, hukuman dia akan menjadilah milik li, akan menjadi milik sahibil karmi, tuan punyalah sahib ni, pemilik al-karam. Maknanya dia punya peraturan masa tu, kalau sekiranya kebun kita dirosakkan oleh kambing biri-biri, so kambing biri-biri itu akan diserah kepada kita, ganti kepada tanaman kita yang rosak. Faqala Sulaimanu, maka berkatalah Sulaiman kepada ayahanda dia, ghairu hadza ya Nabi Allah. Maknanya dia nak kata di sini ialah hukmuhu, hukumannya ghairu hadza, bukan yang ini. So yang ni dia buanglah hukmuhu tu. Bukan yang ni. Wahai Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Dia tak kata ayah aku kan. Sebab ni undang-undang ni. So undang-undang syariat. Tapi fatwa lah. Kalau ini syariat tak boleh pindah, mesti dia cakap tak boleh ni. Ini mana fatwa lah. Ya Nabi Allah. Qala Sulaiman. Qala Daud. So Nabi Daud pun tanyalah Nabi Sulaiman. Tanya anaknya. Mazaka. Apa itu hukumannya? Mazakal hukum. Apa dia hukuman itu yang kamu rasa? Qala, jawab Sulaiman, hukumannya ialah sepatutnya dia kena idfa'. Kamu serahkan. Fi'il amal kan perintah. Tapi dia guna fi'il mudhari'. Tadfa'u. Kamu akan serahkan. Kalau bentuk tu bentuk fi'il amal. Tapi kita guna mudhari'. So ahli balarah kata ini lebih balarah. Lebih tinggi lagi maqam. Dari segi kebahasaan. Sebab tadfa' ni dia macam perbuatan tu sekarang kan. Sekarang ni kamu kena buat macam ni. So kalau idfa' ni perintah aja. So perintah nak laksana, tak laksana tu lambat lagi. So tadfa'ul karma. Kamu berikan. Dafa' ya dafa'u, berikan. So kamu berikan al-karma, kebun anggur tu, ila sahibil ghanam, tukar, exchange. So kamu berikan kebun anggur tu kepada, dahlah dia makan tanaman kita kan. Kemudian kebun anggur tu bagi kat dia pula. So tadfa'ul karma ila sahibil ghanam. So kamu berikan kebun anggur itu kepada tuan punya ternakan kambing biri-biri yang makan tanaman orang tu tadi. Fayakumu alaihi, maka dia akan mengerjakannya. Qama alaihi maknanya melaksanakannya, mengerjakannya. So dia akan mengerjakan kebun tu. Kebun tu dah rosak kan? So bagi kat dia, so dia akan kerjakan kembali kama kana, sebagaimana dulu. So maknanya dia akan kerjakan, dia akan jaga balik pokok tu, kebun tu sehingga tanaman itu kembali seperti asal. Kemudian watadfa'u, kamu berikan al-ghanama, ternakan tu, ila sahibil karmi, kepada tuan punya kebun anggur. So berikan kepada tuan punya pemilik kebun tu. Kemudian fayusibu, bila dia dapat ternakan tu, so ternakan tu kemudian akan membiak kan. Dapat susu, dapat bulu, dapat macam-macam lah dapat hasil daripada ternakan tu. Yang hasil-hasil tu boleh kat dia lah sebab ganti tanaman dia yang rusak tu. So fayusibu, dia akan memperolehi minha, daripada ternakan tadi kan, dia akan memperolehi daripadanya. Tak sebut sini perolehi apa? Perolehi manfaat lah. So hatta iza kana al-qaramu, apabila kebun itu kama kana, kembali seperti biasa, maka dafa'ta. So bila berlaku sini, bila kebun anggur tu
kembali seperti biasa, kamu akan dafa'ta. Kamu akan beri semula, serah semula al-karma, kebun anggur itu kepada tuannya. Ila sahibihi. Kemudian tukar baliklah. Wa dafa'ta, kamu berikan semula al-ghanam, ternakan itu kepada tuannya. Ila sahibiha. Tuan ghanam tak dapat apa-apa lah. Letih ajalah mengerjakan tanah dan juga menjaga pokok-pokok yang dirosakkan oleh binatang dia. Wa khassahu Allahu bi fiqhin daqiqin wa ilmin amikin. Kata-kata tajuk tu diambil daripada sini. Khassahu Allah. Allah mengkhususkan dia dengan kelebihan. Wa khassahu Allahu. Allah mengkhususkan Sulaiman dengan kelebihan bi kan. So Allah mengkhususkan Sulaiman dengan ini kelebihan ni dengan fiqhin daqiqin, dengan kefahaman yang teliti dan wa ilmin amikin, dan ilmu yang dalam, ilmu yang mendalam. Faqala, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, faqala. Yang Allah ni sambung lagi ni. Allah mengkhususkan faqala. Lalu Allah berkata, wa Dauda, tengok tiba-tiba kan ada waris atas kan. So maksud cerita sini ialah wazkur, dan ingatlah, dan sebutlah ataupun dan ingatlah tentang Daud, tentang Sulaiman. Tak kala mereka berdua yahkumani, mengadili, melakukan penghakiman pada al-hars, tanaman. Ini pun boleh makna kerana, boleh makna sama dengan ini. Tak kala. So dia mengadili tanaman tu kerana lah kan? Kerana nafashat fihi ghanamu. Kerana kambing biri-biri satu kaum telah nafashat, telah meragut, masuk ragut, telah meragut fihi, di dalamnya. Biasanya nafasat dipanggil ragut tengah malam. So bila tengah malam tuan dia tidur lah. So dia pergi berselerak, pergi satu kumpulan, pergi kebun kan. Dipanggil nafasat. Biasanya tengah malam. Iz nafasat fihi ghanamul qawmi wa kunna, dan adalah kami syahidina. Kami menjadi saksi, kami bersaksi, kami mengesahkan bagi hukmihim, bagi pengadilan yang mereka lakukan. So him di sini refer kepada semualah. Maksudnya semualah hakim-hakim termasuklah yang tertuduh, semua mereka. So kami bersaksi bagi pihak lah. Sini bagi pihak. So kami bersaksi bagi pihak pengadilan yang mereka lakukan. Maknanya Allah approve. Kami tengok sendiri dan kami bersaksi, kami mengesahkan cerita ni benar. Dan persaksian ni bagi pihak hukum yang dilaksanakan. Sebab dia guna syahid kan, syahid. Pakai li ni biasanya kalau kita jadi saksi, bersaksi bagi pihak lah. Mana untuk in favor of somebody. Fafahamnaha, fahama, memberi kefahaman. So kami memberi kefahaman, ni tentang pengadilan. So pengadilan, sebab dia guna tu, kita kena cari dia punya vocabulary yang, sebab sini mana semua pengadilan kan. So pengadilan guna al-hukumah pun boleh. Hukumah boleh makna kerajaan, boleh makna pengadilan. Ataupun hukum tu sendiri, kalau kita masukkan masdar. Okay, masdar ni dia tak ada mu'annah, tak ada muzakkar. So kita boleh jadikan mu'annah pun boleh, jadi muzakkar pun boleh. Al-masdar la yu'annasu wa la yuzakkar. Laisa lahu muzakkarun wa la mu'annasun. Fafahamnaha Sulaimana, dan kami memberi kefahaman tentang mengadili itu kepada Sulaiman. Ataupun qadiyah tadi kan. So kami memberi kefahaman kepada Sulaiman tentang qadiyah, kes.
Wa kullan, dan setiap seorang, ataina, ata memberikan. Setiap seorang kami berikan hukman wa ilman. Hukman mana masdar tadi, penghakiman, pengadilan. Kalau ditafsirkan, maksud dia situ ialah boleh jadi maksud dia nubuah khusus. Kemudian ilmu. So ilmu sini ilmu urusan agama. Sebab nabi-nabi ni khas untuk agama. Wa kullan ataina hukman wa ilma. So ilmu kami berikan pengadilan mengikut syariat lah, makna nubuah, dan ilmu tentang urusan-urusan agama yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab.